Sungai kita mengalir indah menyusuri desa. Tempat bermain merkas tua, berkicau riang dan ceria. Hargailah pusaka warisan kita. Ayuhlah bersama-sama bergandeng bahu, ikhlaskan di hati. Sayangilah sungai kita ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda sedang menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya selaku hos anda hari ini, Wani Carey dalam mata pelajaran Geografi. Jadi sebelum tu Wani baru sahaja mendeklamasikan sebuah sajak yang berkenaan dengan topik kita hari ini, banyak kena-mengena di situ. Dan sebelum kita nak teruskan seperti biasa, Wani ingin ingatkan anda semua untuk sentiasalah patuh kepada SOP yang telah ditetapkan. Bagaimana caranya? Sentiasalah pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka dan paling penting jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Dan ingat, jika tiada urusan penting sila duduk di rumah dan jangan lupa untuk ambil vaksin anda. Baik, untuk hari ini kita nak teruskan dengan mata pelajaran kita Geografi, tapi kita mesti nak tahu dulu profil guru kita. Jadi jom sama-sama kita saksikan dulu siapakah guru kita pada hari ini. Berpengalaman selama 18 tahun dan juga merupakan seorang guru cemerlang mata pelajaran Geografi. Jadi mari kita bawakan guru kita jauh dari Pahang hari ini bersama dengan kita Cikgu Fitri. Assalamualaikum. Hai. Cikgu, apa khabar? Alhamdulillah baik. Wani sihat? Sihat, Alhamdulillah. Penuh bertenaga Cikgu hari ini. Kita kena sentiasa bertenaga. Betul. Okay, InsyaAllah. Kerana ini bukan merupakan kali pertama Cikgu bersama saya. Ya, banyak kali dah. Banyak kali. Jadi hari ini kita dah tahu sedikit demi sedikit apa topik yang telah Cikgu pilih. Tapi sebelum tu, kita bagi dia rahsia dululah. Untuk permulaan ini, Wani nak mengajak Cikgu untuk pergi ke meja sebelah sini. Seperti untuk biasa. Kita sama-sama membuat sanitasi tangan, Cikgu. Macam biasalah Cikgu pun. Wani dululah. Wani dulu. Okey, baik. Ini first time Wani dulu ni, Cikgu. Okey, ladies first. Okey. Alright, jadi sanitasi tangan sudah dipakai, pelitup muka akan sentiasa dipakai, jarak pun kami sudah jaga. Jadi sekarang Cikgu, sebelum nak tahu topik, masih lagi rahsia. Cikgu katanya bawakan murid yang agak special hari ini. Apa yang special tu, Cikgu? Kita dah banyak kali kali bersama. Tapi hari ini special istimewanya saya bawakan murid-murid dari negeri di bawah Bayu. Negeri mana tu Wani? Cikgu. Negeri mana? Negeri Sabah lah. Sebab ini kampung saya, Cikgu. Kampung orang Wani? Ya, tapi kampung saya di Sandakan Sabah. Sandakan Sabah. Hari ini murid kita dari SMK Gadong Beaufort Sabah. Jadi mari kita bawakan bersama dengan kita. Jadi jom kita nak berkenalan dengan 6 murid dari SMK Gadong Beaufort Sabah. Kita nak mulakan dengan Najwa. Sila beritahu nama anda, umur dan cita-cita anda. Silakan Najwa. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Najwa Najia binti Sulaiman. Umur saya 17 tahun. Saya dari SMK Gadong, Beaufort Sabah. Cita-cita saya ingin menjadi seorang guru. Wow. Terima kasih juga Najwa. Seterusnya kita nak tanya Kamarina. Assalamualaikum, nama saya Nur Kamarina Khadira binti Suhaili. Saya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Gadong Beaufort. Cita-cita saya ingin menjadi seorang guru Geografi. Wow, nak ikut jejak langkah Cikgu Fitri ni. Sama-sama kita doakan. Idola. Yes, seterusnya kita nak tanya Nur Kaizatul Nisa. Assalamualaikum, nama saya Nur Kaizatul Nisa binti Jinu dari SMK Gadong Beaufort Sabah. Umur saya 17 tahun. Cita-cita saya ialah menjadi seorang doktor. Doktor, baik. Terima kasih Nur Kaizatul Nisa. Seterusnya kita nak tanya Ayuna. Assalamualaikum, nama saya Ayuna binti Ismail. Saya bersekolah di SMK Gadong Beaufort. Cita-cita saya menjadi guru geografi.
Okey, guru geografi yang kedua. Baik, seterusnya kita nak tanya Sazrina. Assalamualaikum, nama saya Sazrina binti Abdullah. Umur saya 17 tahun dari sekolah SMK Gadung Beaufort Sabah. Cita-cita saya ialah ingin menjadi seorang doktor. Seorang doktor. Okey, baik. Dan akhir sekali. Seorang doktor. Okey, baik. Dan akhir sekali kita ada Nurul Erna Zarina. Erna, boleh ke tu bersama dengan kita? Sila perkenalkan diri anda. Boleh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Teruskan. Teruskan Erna. Saya Nurul Erna Zarina dari SMK Gadung Beaufort Sabah. Saya bercita-cita menjadi seorang doktor. Okey, baik. Terima kasih Erna. Jadi kita dah berkenalan dengan kesemua 6 murid hari ini, cikgu. Dan cikgu bolehlah teruskan dengan apa topik kita hari ini serta objektif pembelajaran kita, cikgu. Ya, Wani. Terima kasih, Wani. So, topik hari ini kita akan belajar tentang pembentukan sungai dan kelestarian sungai. So, kita akan tengok bagaimana sungai terbentuk dan kita akan tengok apakah cara untuk kita lestarikan sungai, terutama sungai yang berada di negara kita lah. Seperti betul. sajak Wani tadi kan, cintailah sungai kita. Itu apa yang akan kita pelajari bersama murid-murid daripada negeri di bawah Bayu pada hari ini. Ya, itu dia topik kita untuk hari ini, pembentukan dan kelestarian sungai. Jadi kalau anda sudah tidak sabar lagi untuk sama-sama kita belajar hari ini, kita nak berehat seketika dan jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM TV KPM. Bertemu kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Carey dan guru kita hari ini Cikgu Muhammad Khairun Fitri Ahmad dari SMK Sulaiman Bentong Pahang yang akan mengajarkan mata pelajaran geografi, topiknya pembentukan dan kelestarian sungai bersama-sama dengan 6 murid dari SMK Gadung Beaufort Sabah. Jadi kalau murid di atas talian, kalau anda sudah bersedia, boleh tak Kak Wani nak dapatkan thumbs up daripada anda begini, tunjuk depan kamera kalau anda dah bersedia. Okey, itu dia. Semua dah tunjuk thumbs up, dah senyum. Cikgu dah sedia, cikgu? Okey, mari kita bersedia. Sentiasa. Okey, itu memang trademark cikgu dari dulu, sentiasa bersedia. Jadi jom kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini. Dipersilakan cikgu. Okey, terima kasih Wani. Okey, anak-anak yang berada bersama saya dan berada di rumah. Hari ini kita teruskan kita punya perjuangan untuk mencapai kecemerlangan dalam SPM, terutama dalam SPM 2021 ini. So, hari ini saya bawakan tajuk. Tajuk yang akan kita kupas pada hari ini ada, kita tunjuk gambar dulu. Seperti yang anak-anak murid-murid yang di studio dan di rumah tengok, adalah bab yang ke-9 dalam geografi tingkatan 4, iaitu pembentukan dan kelestarian sungai. So, ada dua perkara pada hari ini. Yang pertama, bagaimana sungai terbentuk. Dan yang kedua adalah bagaimana kita nak lestarikan sungai. Dan pada masa yang sama, kita akan terus fokus kepada topik-topik ataupun subtopik yang penting yang perlu murid-murid beri penekanan, beri perhatian sebagai persediaan untuk mencapai kecemerlangan. Bukan nak lulus nak cemerlang. Cemerlang. Begitu yang anak-anak berada bersama saya hari ini, semua nak cemerlang. Begitu juga yang berada di rumah. So saya teruskan. Sebelum kita pergi kepada apa yang topik kita nak belajar hari, kita tengok peringkat aliran sungai dulu. Aliran dia. Aliran sungai. Sungai ni seperti mana yang ibu-ibu ataupun ayah-ayah kita pesan dulu kan. Kalau di mana jatuhnya hujan, itu adalah di kawasan hulu sungai, kepala sungai, tengah sungai dan ekor sungai. So kita akan tengoklah. Ini adalah hulu sungai yang pertama. Yang di tengah-tengahnya dikenali sebagai tengah sungai. Peringkat tengah sungai. Yang ketiga dikenali sebagai hilir sungai. Ini peringkat ini murid-murid calon-calon SPM kena tahu. Boleh tak kalau tak tahu? Boleh tak tahu. So tak boleh nak jawab lah kalau keluar rajah macam ni. So kena tahulah. So saya harap yang berada bersama saya pada hari ini 6 orang ni, walaupun saya
baru pertama kali bersama mereka, tapi mereka sudah memahamilah apa yang saya mahukan, dan saya pun tahu bagaimana saya nak bantu mereka dan anak-anak calon-calon SPM yang berada di rumah seluruh negara. Okey, so kita pergi pada perincian apakah yang akan murid pelajari. Okey, perincian yang pertama, kita akan menghuraikan tindakan air sungai melalui hakisan, pengangkutan dan pemendapan. Bagaimana air sungai ini memberi kesan kepada bentuk muka bumi melalui hakisan, pengangkutan dan pemendapan. Dan yang kedua adalah membezakan bentuk muka bumi akibat tindakan air sungai di peringkat hulu yang kita tengok tadi. Lepas tu saya bawakan gambar dulu. Sebab kalau kita terus pada perkataan nanti tertanya-tanya hulu tu dekat mana. Kita recall balik kita gambarannya. recall balik gambar tadi kan. Sebab biasa kita bagi tengok ayat dulu baru kita tengok gambar, tapi kita kena faham dulu. Dah faham baru boleh. Anak-anak boleh ada soalan boleh terus tanya saya, cikgu saya tak faham lah apa hulu apa hilir tu semua, boleh cross supaya kita dapat memahamilah apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Okey. Baik. So yang ketiga, menghuraikan punca kemerosotan kualiti air sungai. Kenapa air sungai boleh kalau kita tengok sungai sekarang kan, macam tertarik ni kan. Tertarik kan. Adakah kita boleh minum? Oh, tidak, boleh cikgu. minum, tapi dia boleh memudaratkan kesihatan. Itu pilihan masing-masing, cikgu. Pilihan masing-masing, tapi kita tak tergamak lah kan. Kalau nak suruh Wani minum, mesti Wani tak nak minum. Okey. Yang keempat, menjelaskan usaha-usaha yang boleh dilaksanakan untuk melestarikan sungai. Bagaimana kita nak baiki sungai kita yang tercemar, yang berlaku perkara-perkara yang negatif. Bagaimana kita nak pulihkan kembali. Itu perkara yang akan kita pelajari pada hari ini. Okey, boleh Anak-anak boleh? Boleh. Boleh kan? Boleh. Okey, bagus. Sentiasa ceria lah boleh. Bagus anak-anak Sabah ni. Okey. Lepas tu kita cuba bawakan anak-anak Sabah bagi sokongan moral kepada mereka supaya mereka terus berjuang bersama-sama murid-murid lain seluruh negara untuk mencapai kecemerlangan dalam SPM, terutama tahun 2021 ini. Okey, kita tengok yang pertama, saya teruskan. Kita nak laju-laju sikit sebab takut nanti macam tak sempat habis kan. Okey, tindakan air sungai. Bagaimana tindakan? Tindakan maksudnya bagaimana air sungai itu mengalir, dia memberi kesan kepada bentuk muka bumi. Okey, kalau orang tua-tua dulu, ataupun masyarakat dahulu 60-an, 50-an, 30-an, dia suka buat rumah tepi sungai. Dia suka buat rumah tepi sungai sebab apa? Kenapa ni? Mungkin kerana itu merupakan satu sumber mereka, cikgu. Yes, sumber air kan. Sebab manusia kena hidup kena hidup dengan air. Tak ada air manusia tak boleh hidup. Betul. Masa disebabkan itu mereka bina kawasan pertempatan di pinggir-pinggir sungai. Tapi sebenarnya kalau nak buat perumahan ataupun kawasan pertempatan di pinggir sungai, dia berisiko juga sebenarnya. Sebab air sungai yang mengalir itu memberi kesan kepada kawasan kediaman yang kita bina. Sebab dia ada proses akibat daripada tindakan air sungai. Apakah tindakan tersebut adalah hakisan? Tebing sungai itu semakin lama semakin terhakis. Apa terhakis? Apa yang berlaku bila tebing sungai terhakis? Kita buat rumah tepi sungai, hakisan itu berlaku, apa yang berlaku? Kita nak tanyalah adik-adik ni. Siapa? Nisa? Nak jawab Nisa? Apa berlaku pada kawasan kediaman kita bila kita buat rumah tepi sungai, air mengalir dengan deras? Apa yang mungkin berlaku? Mungkin berlaku tak kata. Tanah runtuh juga. Tanah runtuh sebab air sungai tu mengalir kan. Mengalir dengan deras setiap hari tanpa henti. Tak ada pula dia cuti umum ke apa, tak ada, dia sentiasa bergerak. Okey, yang kedua adalah melalui pengangkutan. Dia angkut barang-barang. Kadang-kadang kita tengok air sungai mengalir, dia ada bawa kayu. Dia ada bawa batu dan sebagainya. Itu dia panggil pengangkutan. Air itu dia mengangkut barang-barang lain. Okey, yang ketiga adalah melalui pemendapan. Pernah minum air Milo tak? Pernah, cikgu. Pernah. Okey, saya nak tanya siapa ni? Tadi dah Nisa dah jawab. Sazrina. Okey. Sazrina pernah minum air Milo? Pernah. Mesti pernah. Pernah kan? Bancuh Milo. Bancuh Milo akan menyebabkan kita bancuh, lepas tu kita tinggalkan Milo tu akan menyebabkan ada dua lapisan, satu yang pekat, satu yang cair. Pekat dengan cair itu dipanggil pemendapan. Yang mendap kat bawah tu dipanggil pemendapan lah. Ini adalah contoh gambar hakisan sungai. Yang seterusnya adalah jenis-jenis hakisan sungai. Yang pertama adalah
hakisan menegak. Hakisan bahagian dalam sungai. Ini adalah di bahagian dalam sungai. Okey? Saya beritahu dulu sebelum kita pergi kepada soalan-soalan. Sebab kita kena faham dulu apa yang kita ingat. Ini adalah fakta-fakta yang wajib calon-calon SPM ingat. So kalau tak ingat nanti dia mungkin berisiko untuk tidak boleh menjawab soalan yang dikemukakan. Okey, berlaku dengan giat di hulu sungai menyebabkan sungai dalam sempit dan berbentuk V. Ni contoh dia. Sungai berbentuk V macam huruf V. Okey, ini adalah hakisan menegak di kawasan hulu sungai, kepala sungai tadi. Wani tengok kan? Gambar sungai dia mula-mula tadi. Okey, itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah hakisan mengundur. Dia mengundur ke belakang. Okey, berlaku dengan giat di hulu sungai dekat kepala sungai juga. Okey, dan menyebabkan batuan air terjun runtuh. Kita tengok ada air terjun. Akibatnya air terjun semakin mengundur ke belakang. Okey, pernah mandi air terjun kan? So kalau pergi mandi air terjun, kita pergi tempat air jatuh tu, okey, tolong berhati-hati kerana dekat bahagian yang air jatuh itulah kawasan yang dalam. Sebab kalau tengok gambar ni dia berlekuk kat bawah ni. Dekat sinilah risiko. Okey, boleh menyebabkan kita lemas apabila kita mandi di kawasan air terjun. So itu ilmu yang perlu kita gunakan, okey, dalam kehidupan kita, bukan sekadar untuk menjawab peperiksaan, tapi untuk kalau pergi air terjun kita tengok, oh ini bahaya. So tak perlu kita pergi kat situlah. Okey, yang seterusnya adalah hakisan melebar. Okey, dia lebar, hakisan mendatar di tebing sungai. Okey, aktif di kawasan tengah sungai. Tadi peringkat hulu. Adik-adik kat rumah tu okey ke? Okey. Mereka masih okey, cikgu? Masih okey. Ada soalan? Okey, ada. Okey, masih okey. Air sungai sudah mula perlahan. Dekat tengah ni dia dah perlahan dah. Berbanding dengan kawasan yang hulu tadi, laju. Pernah tak tengok orang main macam kayak dekat sungai yang langgar ikut arus sungai yang laju tu? Water rafting. Water rafting tu kan. Okey, itu adalah di kawasan hulu, kepala sungai. Dekat tengah sungai dah tak ada dah aktiviti tersebut sebab air dah perlahan. Okey. So yang seterusnya ada alur sungai menjadi semakin luas dan berbentuk huruf U. Tadi berbentuk huruf V. Ingat kalau V kepala dia. Okey, kalau U badan dia macam ular. Ular kan kepala dia macam tu kan. Dia macam V. Okey, kalau badan dia dah rata dah, dia berbentuk U. Macam tu cara nak ingatlah. Tips peperiksaan, kalau nak ingat di mana kepala, di mana ekor, macam ular lah. Okey, kepala hulu sungai. Okey, tengah badan dia, hilir adalah ekor. Okey. So itu adalah hakisan melebar. Okey, ada soalan anak-anak? Ada soalan, murid? Tak ada soalan? Okey, so kalau tak ada soalan, saya teruskan. Okey, cara hakisan sungai. Hakisan sungai ni bagaimana cara dia? Dia ada cara-cara macam kita buat kek. Apakah cara-cara buat kek? Okey, ada proses dia. Ini cara-cara hakisan sungai. Yang pertama adalah, ini fakta yang wajib murid-murid ingat. Boleh tak kalau tak ingat? Boleh. Sama juga, tak boleh jawab soalan sekiranya ada soalan yang dikemukakan. Okey, so yang pertama dia ada 4 perkara. Yang pertama, tindakan hidrol. Okey. Hidrol ni adalah tindakan air sungai menghakis tebing dan dasar sungai. Sungai mengalir deras tanpa henti, dia akan menghakis tebing sungai. Dia menghakis tebing sungai. Dia macam sungai lah. Okey, ni sungai, kata sungai. Okey, air mengalir, dia akan hakis tebing ni dan dasar. Akan menyebabkan sungai makin melebar dan makin dalam. Okey. Tu yang pertama lah. Okey. Yang kedua adalah tindakan geseran. Geseran oleh bahan yang dibawakan oleh air sungai seperti serpihan batu. Okey. Sungai ni dibawa batu. Batu kan mungkin batu kecil dibawa oleh air. Batu ni dia akan berlaga dengan tebing sungai, dengan dasar sungai. Itu dipanggil tindakan geseran, bergeser. Macam kereta, kita bawa kereta bergeser dengan benda lain ataupun kenderaan lain. Apa akan berlaku pada kereta kita? Macam terguris ataupun mungkin kemek. Itu yang berlaku, konsep dia tindakan geseran. Apabila air sungai ini membawa batu kecil dan batu ini akan bergeser. Okey, tindakan lagaan, ini berlaga. Kayu dengan kayu bertemu berlaga dalam sungai. Batu dengan batu bertemu berlaga dalam sungai akan menyebabkan
sungai mengalami hakisan. Okey. Boleh adik-adik? Ni okey? Saya okey, Adik-adik di rumah pun okey. Adik-adik di studio pun okey. So saya teruskan yang keempat. Okey, yang keempat, tindakan larutan. Laju sangat ke? Tak laju sangat kan? Okey, cikgu. Okey, okey, sebab takut laju-laju kan tak faham. Okey, sebab yang kat rumah pun senyum-senyum tu tanda faham lah. Ya. Tindakan larutan, air sungai melarutkan batuan yang terdapat pada dasar dan tebing sungai. Air kan dia boleh larut. Macam kita bancuh gula dalam gelas. Betul. Jadi, bila kita kacau, lama-lama gula itu akan terlarut. Gitu juga air sungai, dia akan melarutkan batuan yang terdapat sungai, tanah yang terdapat di tebing sungai, di dasar sungai. Okey? Itu adalah cara hakisan sungai. Ada soalan anak-anak? Setakat ini ada soalan Ada untuk soalan cara-cara nak tanya? hakisan? Okey, bagus. Masih faham mereka, cikgu. Tak ada. Ada ke tak ada? Dulu apa takut disebut nama tu. Tiada. Okey, so kita teruskan tindakan air sungai melalui pengangkutan. Tadi hakisan. Okey, ini pengangkutan. Okey, pengangkutan. Yang pertama adalah seretan. Dia berseret. Tindakan air sungai menghakis tebing dan dasar sungai. Tadi macam saya bagi contoh tadilah, dia mengalir. Nak senang cerita, sungai ni air dia sentiasa mengalir. Betul. Kecuali kalau sungai tu ada something lah tertimbus ataupun sebagainya kan. Ya. Okey. Lompatan. Okey, itu yang Lompatan? kedua. Air ni dia melompat sungai. Geseran oleh bahan yang dibawa oleh air sungai seperti serpihan batuan. Dia melompat-lompat. Kan kita tengok air mengalir, tiba ada batang balak. Batang balak yang dibawa oleh air. Kan batang balak tu dia seolah-olah melompat. Ya. Okey, kerana air sungai tu mengalir dengan laju. So lompat-lompat ni akan menyebabkan berlakunya proses pengangkutan oleh air sungai tadi. Dia bukan setakat bawa kayu. Dia mungkin dia boleh bawa apa, kalau ada kereta jatuh dalam sungai pun kereta pun dia bawa. Betul. Okey, itu kuasa air lah. Okey, kuasa air sungai. Okey. Yang ketiga, apungan. Okey, bahan yang dibawa oleh air sungai berlaga antara satu sama lain. Okey, macam saya sebut tadilah. Okey, kayu dengan kayu dia berlaga-laga kan. Dahan kayu, buluh, batu. Okey. So yang keempat, larutan. Okey. Air sungai melarutkan batuan yang terdapat pada dasar dan tebing sungai. Okey. Okey, itu adalah 4 perkara tadi lah. Yang pengangkutan. Pengangkutan. Okey. Tindakan air sungai melalui pemendapan. Pemendapan terjadi apabila air sungai tidak lagi berupaya mengangkut bahan-bahan yang dibawa. Okey, tak boleh tak larat dah. Okey. Okey. Maka dia akan mendapkan. Bila air sungai ni semakin perlahan, dia akan memendapkan bahan yang dibawa tadi. Kan daripada hulu dia laju. Ya. Makin lama dia perlahan, akhirnya bahan yang dibawa tadi dia akan mendap. Ini dipanggil pemendapan. Biasanya banjir. Okey, banjir, air banjir besar. Ya. Bila air surut, apa yang berlaku? Apa yang kita tengok? Apa yang kita nampak? Kita nampak bahan itu akan kekal di situ je, cikgu. Kekal kat situ, ataupun kita nampak sisa lumpur. Ya. Kita akan nampak ada perabot-perabot dia bawa tinggal dekat situ dan sebagainya kan. Itulah dia panggil pemendapan. Air dah tak ada dah. Ya. Okey, bahan-bahan sisa yang tinggal itu dia panggil pemendapan. Jadi apabila air sungai tidak lagi berupaya mengangkut bahan-bahan yang dibawa tadi. Okey, faktor yang mempengaruhinya adalah perubahan cerun dasar sungai. Cerun semakin landai. Okey, cerun semakin landai. Okey. Pertembungan arus sungai dan arus lautan. Perubahan alur sungai daripada kecil kepada besar. Okey, daripada sungai daripada mula-mula dia tak berapa lebar. Makin lama dia semakin lebar. Air dia daripada laju semakin perlahan. Okey, murid-murid. Murid-murid semua okey ya? Okey, ada soalan nak tanya? Setakat ini tidak ada lagi. Kita tak sabar nak tanya mereka pula ya, cikgu. Nak tanya. Okey. Tapi lepas ni cikgu, sebelum kita nak tanya lagi lebih lanjut dan kita teruskan kepada subtopik seterus ini, kita nak berehat seketika lah. Dan anda yang di rumah, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV, KPM TV, KPM.
Bertemu kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry dalam mata pelajaran kita hari ini Geografi. Masih lagi bersama dengan Cikgu Muhammad Khairun Fitri Ahmad dari SMK Sulaiman Bentong Pahang dan 6 murid dari SMK Gadong Beaufort Sabah. Okey, kita nak teruskan dengan tindakan air sungai yang seterusnya, Cikgu. Okey, kita teruskan tindakan air sungai peringkat hulu sungai. Okey, yang pertama lurah berbentuk V seperti mana saya dah beritahu tadi lah. Okey, akibat hakisan menegak, tebing curam dikenali sebagai gaung atau jurang. Atau waktu kita bawa kenderaan, kita nampak dekat bawah tu jauh sungai. Itu kita panggil gaung. Okey, itu berlaku di kawasan peringkat hulu sungai. Okey, ini contoh lah. Okey, contoh lurah berbentuk V, kita tengok kat sini, macam huruf V kat situ. Okey. So air terjun dan jeram, terbentuk di kawasan batuan berlapis, batuan lembut dan batuan keras. Ini contohlah air terjun. Okey, jeram. Okey, kita nampak air tu melompat-lompat disebabkan oleh adanya batuan. Ni batuan keras, ini batuan lembut yang warna kuning tu. Hasil lembut dan keras tu nampak seolah-olah air tu melompat kerana wujudnya batu-batu yang berbonjol-bonjol keluar daripada sungai tu kan. Okey, itu air terjun dan jeram. Lubang periuk, air sungai yang deras dan berpusar memperdalam rekahan dasar sungai. Ini tips untuk kehidupan kita lah. Banyak kejadian kita tengok orang lemas dekat sungai kerana macam disedut ke dalam lubang. Ini dipanggil lubang periuk. Okay? Bila nampak air dekat sungai, kawasan air terjun berpusar-pusar, jangan pergi. Kerana itu dia boleh menyebabkan kita lemas, ditarik ke dalam sungai. Adakah lubang periuk ni ada di semua sungai ataupun tertentu, Cikgu? Ada, kebanyakan sungai di Malaysia ada. Tapi kita tengok kalau nampak berpusar air tu, jangan pergi. Okey, itu tips lah untuk kehidupan kita dan untuk menyelamatkan nyawa. Okey. Tindakan air sungai peringkat tengah sungai, lurah bentuk U akibat hakisan melebar. Okey, likuan sungai mempunyai tebing cekung dan tebing cembung. Ini contohlah. Okey, tebing cekung dengan tebing cembung. Okey, ini fakta yang saya lajukan sebab fakta-fakta ni mungkin dah biasa disentuh oleh guru-guru ataupun dah diketahui oleh murid-murid. Tapi saya perlu ulang di sini sebab ini adalah fakta asas yang wajib murid-murid calon-calon SPM ketahui. Okey, ini susuh bukit berpancar. Okey, boleh rujuk. Okey, boleh rujuk buku dan sebagainya untuk lebih mendalami lah. Okey, tindakan air sungai peringkat hilir sungai, likuan sungai dan tasik ladam, sungai mengalir secara berliku-liku. Pemendapan dan hakisan menyebabkan likuan sungai terpisah dan membentuk tasik ladam. Okey. Tasik ladam ni macam seolah-olah dia asalnya sungai, sungai. Air sungai ni mengalir, makin lama dia makin menghakis. Menyebabkan air ni daripada sepatutnya dia mengalir macam tu. Okey, tetapi dia mengalir terus. Bila mengalir terus, maka dia akan mendap dekat sini. Maka sungai ini dah jadi macam tasik. Air mengalir terus je. Ni dipanggil tasik ladam. Rajah ni popular. Popular dalam, tapi saya tak cakap dia akan keluar, tapi popular pada tahun-tahun sebelumnya. So murid-murid calon-calon kena faham. Kalau tengok ini apa? Ini tasik ladam. Okey. Tindakan air sungai peringkat hilir sungai, dataran banjir dan tertambak. Dataran banjir ialah kawasan tanah pamah yang dilimpahi air ketika banjir. Okey, biasanya terdapat di Delta Rajang di Sarawak. Okey, Delta Kelantan di Kelantan. Okey, tertambak ialah jaluran pematang yang wujud di sepanjang sungai. Ni dataran banjir. Kalau air banjir naik, dia akan menenggelamkan dataran banjir ni. Okey, ini tertambak. Tertambak ni macam tebing sungai. Tebing sungai, biasa kalau kat sungai kan dia ada tebing. Okey, itu dataran banjir dengan tertambak. Rajah ini pun perlu diketahui oleh calon-calon. Kena tahu. Okey, data terbentuk di muara sungai akibat pemendapan bahan seperti kelodak dan lumpur. Kelodak ni macam batu kita nampak air sungai keruh. Itulah disebabkan oleh kelodak dan lumpur. Okey. Ni data wujud di kawasan paling hujung sungai berhampiran dengan laut. Biasanya dia akan tempat di mana bertemunya sungai dan laut. Ini delta. Nampak rajah macam kaki itik ni? Itu delta. Itu delta. Okey. So kita tengok punca kemerosotan kualiti air sungai. Ini kena hafal juga, kena tahu juga. Pertanian, penggunaan racun serangga dan baja kimia, peternakan, pembuangan sisa tinja haiwan ke dalam sungai, pelombongan menyebabkan sungai berkelodak. Okey. Urbanisasi,
Okey, pertambahan penduduk menyebabkan peningkatan jumlah pembuangan sisa domestik. Yang ni kena hafal. Bila tanya apakah punca kemerosotan kualiti air sungai, kena ada punca dan ada keterangan dia. Nanti kita akan tengoklah. Okey, pembangunan tanah, aktiviti pertanian, pembalakan perindustrian menyebabkan sumber air tercemar, perindustrian, pembuangan sisa industri ke dalam sungai. Okey, usaha melestarikan yang kita nak tahu macam Wani baca sajak tadi kan? Kak Wani baca sajak tadi, usaha melestarikan sungai. Yang pertama adalah kuat kuasa undang-undang. Ini murid-murid kena hafal. Calon-calon kena hafal. Kuat kuasa undang-undang. Oleh apa? Jabatan Alam Sekitar melalui Akta Alam Sekitar. Perangkap sampah, pasang perangkap sampah. Biasanya dekat bandar-bandar besar dia ada perangkap sampah ni. Kan? Bila perangkap sampah kita senang nak buang. Betul. Begitu juga perangkap longkang, letak kat dalam longkang. Bila sampah air longkang mengalir, sampah akan tersangkut dan senang kita nak buang lah. Okey. Rawatan sumber air sungai. Rawat air sungai tercemar melalui kerjasama pihak kerajaan dan swasta. Seperti mana yang berlaku baru-baru ini sebelum ini di negara kita ada pencemaran sungai kan. So agensi-agensi tertentu bekerjasama untuk merawat air itu dan membolehkan air itu digunakan oleh orang ramai. Kempen kesedaran alam sekitar memberi kesedaran kepada masyarakat. Contohnya kempen Cintailah Sungai Kita. Pendidikan alam sekitar diterapkan dalam sistem pendidikan. Contohnya dalam mata pelajaran geografi. Habis. Okey. Habis dah. Dekat sini kita teguh kepada soalan yang ni murid-murid dah bersedia. Nak jawab dah ni. Okey, soalan ni tadi tunggu mana soalan cikgu ni. Saya bagi tahu dulu apa yang wajib murid-murid kuasai. Dah kuasai baru boleh kita macam ni. Okey, siapa nak jawab ni? Soalan yang pertama. Apakah bentuk muka bumi terhasil daripada proses pemendapan sungai? Siapa nak jawab? Najwa. Najwa. Okey. Silakan. Okey. Najwa. Si Cigo. Tertambak. Okey, sebelum kita jawab, kita tengok soalan ini. Kita kena tahu apa kehendak soalan ni. Mana kunci dia? Apa kunci soalan ini? Kunci dia apa? Pemendapan, Cigo. Pemendapan. Okey, bagus. Kunci dia pemendapan. Kita tak faham pemendapan, kita boleh tahu jawapan dia apa. So, jawab tadi kan? Pemendapan, cikgu. Okey. So, jeram akibat daripada hakisan. Air terjun, hakisan. Lubang periuk adalah hakisan. So, jawapan dia C. Tertambak. Bagus. Najwa. Pandai. Okey, bagus. Okey. So, kita pergi pada soalan yang kedua. Siapa nak jawab? Tips dia. Kita kena tengok kunci soalan. Siapa Kak Wani pilih? Siapa yang sudi? Tekan Najwa saja. Okey, Kamarina. Kamarina. Sila baca soalan dan berikan jawapan anda. Apa kunci soalan ni? Kamarina, kunci soalan. Tindakan sungai di bahagian hulu. Okey, kunci dia adalah tindakan sungai di bahagian hulu. So kita tengok hulu. Yang mana satu gambar menunjukkan hulu sungai? Kamarina. A. Okey. A ni apa, Kamarina? Air terjun. Air terjun. Okey, bagus. Bagus, Kamarina. Terjun. So yang bahagian B tu tertambak dengan dataran banjir tadi. C ni delta di Tasik Ladam. Sebab saya kata Tasik Ladam tu kita kena faham rajah dia. Kalau tak faham kita tak boleh nak jawab. Okey, so ini soalan yang kedua. Yang seterusnya. Soalan ketiga. Bagaimanakah bahan yang halus dan ringan diangkut oleh aliran sungai? Saya tolong bacakan soalan dia. Siapa nak jawab? Erna. Nak jawab, Erna? Siapa nak jawab? Najwa lagi. Yang lain nak jawab. Okey, Kak Wani nak tanya Nisa. Nisa. Kaizatul Nisa. Nisa. Kita nak tanya mereka semua. Nisa. On mic Nisa. Tak dengar. Nisa, unmute mikrofon. Okey. Apa kunci dia, Nisa? Kunci soalan ini. Halus dan bahan yang halus dan ringan. Okey, bagus. Halus dan ringan diangkut oleh aliran sungai. Apa jawapan kamu? Ampayan. Sebab ampayan ni kan dia ringan. Macam ampayan baju tu. Kita gantung baju kan. Okey. Halus dan ringan ni diangkut secara ampayan. Kalau golekkan batu, larutan tadi oleh air. Seretan kayu, batu dan sebagainya tadi. Okey. Yang halus dan ringan adalah
Dia dikenali sebagai ampayan. Okey. Ya, ampayan. Ampayan. Pernyataan manakah benar tentang kawasan bertanda X? Ni X. Ni X. Apa kunci dia? Siapa nak jawab? Sazrina? Sazrina? On, unmute. On, unmute. Dah? Boleh? Sazrina? Boleh? Sazrina? Jawapan dia C. Jawapan dia. Kunci dia apa? Kunci dia kawasan bertanda X. Kawasan bertanda X dalam raja. Okey. So jawapan dia tadi apa? C. Okey, berlaku proses pemendapan yang giat. Okey, betul Sazrina. Bagus. Semua patutlah ada orang diam je tadi. Rupanya tak sabar nak jawab. Tak sabar nak jawab soalan. Okey, ini soalan contoh-contoh soalan yang berkemungkinan boleh ditanya dalam soalan objektif kertas 1. Okey, tengok yang seterusnya. Foto 2 menunjukkan peringkat aliran sungai. Saya dah sebut tadi. Gambar ni kena faham. Gambar ni gambar apa? Siapa tadi? Kamarina? Ke siapa yang nak jawab? Najwa? Nisa? Siapa nak jawab? Okey, Kamarina. Ni gambar apa Kamarina? Tahu tak? Jeram. Jeram? Anda pasti? Okay. Anda pasti? Sungai. Sungai. Okey. Okey, Sungai. Okey, ini adalah gambar apakah bentuk muka bumi yang dihasilkan di peringkat aliran sungai pada foto 2. Di peringkat aliran sungai dipanggil ni. Najwa nak jawab. Siapa nak? Najwa nak jawab. Okey, Najwa. Tasik Ladam, Cikgu. Tasik Ladam. Betul. Okey, jawapan dia Tasik Ladam. Okey, bagus anak-anak Sabah ni. Okey. Okey, bagus. Dah bersedia dah mereka. Ini soalan struktur. Tadi soalan objektif bahagian kertas 1. Yang ni struktur. Struktur ni dia akan bagi, dia panggil stimulus. Stimulus ni adalah gambar rangsangan. Gambar boleh wujud sama ada foto ataupun gambar rajah ataupun keratan akhbar ataupun ayat. Okey, merangsang pengetahuan murid calon. Okey, dan gambar ni gambar apa? Gambar apa ni? Gambar apa? Gambar apa itu Nisa? Gambar apa Nisa? Air terjun. Air terjun. Okey, bagus. Gambar air terjun. So boleh faham gambar, kita boleh jawab. Okey, nyatakan bentuk muka bumi pada foto 1. Dia satu markah. Satu markah kena jawab satu jawapan je. Tak boleh jawab banyak. Mungkin kita confuse air terjun ke apa ni kan. Macam gambar kolam. Kita pun jawab kolam. Salah. Kita kena jawab satu je. Wow, cantik kolam kalau macam tu cikgu. Cantik kolam betul lah. Jawapan dia air terjun. Kalau dibuat slash, dijawab benda lain. Kolam contohnya. Kolam. Contohlah. Terus tak diterima. Sebab jawapan dia satu markah je. Dia kena jawab satu saja. Maksudnya kena yakin dengan jawapan itu. Kena yakin dengan jawapan. Okey, kena yakin dengan jawapan. Okey, 3B. Ni satu markah juga. Sama juga. Satu jawapan saja. Siapa sudi bagi di peringkat sungai manakah terdapat bentuk muka bumi pada foto 1 tadi? Okey, Ayuna boleh cuba Ayuna. Siapa? Berebut. Siapa tak kisah. Siapa jawab? Boleh. Peringkat hulu sungai. Peringkat hulu sungai. Okey, kalau malas nak jawab peringkat lah, jawab hulu sungai pun dah betul dah. Boleh. Jangan jawab hulu. Hulu kena je. ada hulu sungai. Jangan hulu. Hulu parang pun ada hulu. So kena jawab lengkap lah. Peringkat hulu sungai jawapan yang paling lengkap lah. Tapi kalau jawab hulu sungai pun dah boleh diterima. Okey, tapi saya nak murid-murid calon-calon SPM biasa jawab dengan lengkap. Okey, jangan bagi tergantung. Nanti timbul tanda tanya kepada pemeriksa. Okey. Dah terbagi jawapan pula. Kemukakan dua proses hakisan yang membentuk bentuk muka bumi tersebut. Yang ni 2 markah. Bila soalan 2 markah, kita boleh bagi banyak mana jawapan pun tak kisah. Okey. Okey, so kemukakan 2 proses hakisan yang membentuk bentuk muka bumi tersebut. Siapa nak jawab? Okey, jawapan pertama 3C1. 3C1 apa? Kamarina? Tindakan larutan. Larutan. Okey, lagi? Dan geseran.
Geseran. Siapa lagi tadi? Tindakan Ayuna? geseran. Ayuna? Ayuna nak bagi jawapan ke Ayuna? Tindakan lagaan. Lagaan. Okey. Dah 3 jawapan dah. Dia nak bagi 2 markah je. Dah terlebih dah tu. Dah lebih dah. Okey, kita tengok jawapan dia tindakan hydrol yang pertama tadi. Yang kedua tindakan geseran. Ada murid-murid yang bagi jawapan tadi kan. Ya. Yang ketiga tindakan lagaan, yang keempat tindakan larutan. So pilih 2 sahaja pun dah cukup dah untuk menepati markah 2 tadi. Kalau bagi 4 dapat 2 juga. Bagi 3 dapat 2 markah juga. Bagi 2 betul dapat 2. Bagi 1 dapat 1. So kena bagi lebih, ngam-ngam ataupun lebih. So saya cadangkan bagi lebih. Apa yang kamu tahu kamu tulis saja. Okey, faham so jelaskan kepentingan kawasan tersebut kepada alam sekitar dan manusia. Apa kepentingan kawasan sungai ini kepada alam sekitar dan manusia? Dia nak kepada alam sekitar dan kepada manusia. Bagilah satu-satu. Siapa nak bagi kepentingan kepada alam sekitar dulu? Sazrina, 3D1 kepada alam sekitar. Apa kepada kepentingannya? alam sekitar. Apa kepentingan kawasan tersebut? Apa kepentingan kawasan tersebut? Tempat habitat hidupan akuatik. Okey, habitat hidupan akuatik, betul? Habitat hidupan akuatik, betul? Okey. So habitat tepat sekali hidupan. Okey, satu markah di situ. Satu markah kat sini. Ada satu markah kat sini. Dia nak 2. Apa? Satu lagi. Kepada manusia. Untuk manusia. Erna nak cuba, Erna? Erna nak cuba? Okey, tak atau mengapa. Atau murid lain pun boleh, tak ada masalah. Kita tanya siapa nak bantu Erna? Bantu Erna. Siapa nak bantu? Okey, sila. Najwa. Tempat rekreasi. Okey, tempat rekreasi. Pelancongan dan rekreasi. Kat sini dah ada 2. Rekreasi pun dikira 1, pelancongan dikira 1. Sebenarnya kat sini boleh dapat 3. Tapi boleh dapat maksimum 2 sahaja. Walaupun dia bagi 3. Dia berpisah. Kawasan pelancongan dan rekreasi tu dia berpisah. Dia boleh gabung dalam satu ayat, tapi dia boleh membawa 2 markah. Sebab pelancongan lain, rekreasi lain. Pelancongan ni kita pergi melancong. Rekreasi ni kita buat aktiviti dekat situ. Macam yang tadi kan, kita mandi sungai dan sebagainya. Itu adalah kepentingan kepada manusia. Okey, faham ke? Semua faham ya? Kalau contoh-contoh lain pun boleh juga boleh. kan, Apa? cikgu? Contoh, apa kepentingan kepada manusia yang lain? Apa? Sumber makanan. Okey, kan sungai membekalkan protein ikan. Itu boleh diterima juga. Apakah kepada alam sekitar? Habitat hidupan lain. Contohnya habitat flora dan fauna. Okey, pun boleh diterima juga. Okey, dia banyak jawapan. Okey. Banyak jawapan. Dia bukan terhad kepada 3 benda ini saja. Ini contoh saja supaya kita nak rangsang murid-murid ataupun calon-calon cuba mencari jawapan yang bersesuaian. Okey, so kita tengok yang seterusnya. Boleh teruskan? Okey, cikgu. Sebelum kita nak teruskan memandangkan ini soalan yang terakhir. Yang terakhir. Kita nak berehatlah seperti biasa. Kita bagi peluang untuk mereka fikir dulu jawapan tarik nafas soalan dulu. ini. Dan jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama saya Wani Carey dalam Sukses SPM 2021 dalam mata pelajaran kita hari ini Geografi, dan khususnya kita belajar pembentukan dan kelestarian sungai bersama dengan Cikgu Muhammad Khairul Fitri Ahmad dari SMK Sulaiman Bentong Pahang dan 6 murid dari SMK Gadong Beaufort Sabah. Murid-murid sekalian, adakah anda masih okey untuk teruskan soalan yang terakhir ini? Okey, semangat. Alright, jadi memandangkan kita dah masuk di segmen yang terakhir, soalan yang terakhir. Jadi jom cikgu kita sama-sama skor kita habiskan untuk soalan ini. Kita habiskan. Ini contoh sebenarnya daripada soalan 3A sampai 3F ni adalah soalan pada bahagian B, struktur membawa markah keseluruhan 10 markah. So rugi kalau soalan macam ni murid-murid tak boleh nak jawab. Rugi, sangat rugi kerana dia mudah. Okey, tak ada susah. So kita tengok apakah jawapan untuk 3E. Okey, adik-adik kat rumah nak jawab ataupun adik-adik yang bersama saya hari ni, apakah tindakan manusia yang boleh menjejaskan ekosistem di kawasan tersebut? Apa tindakan dia? Banyak jawapan. Macam bagi contoh-contoh yang
boleh diterima. Okey. Apa jawapan yang sesuai? Nak jawab. Siapa nak jawab? Siapa nak cuba 3E1? 3E. Nisa nak cuba. Nisa nak cuba. Siapa tu? Siapa angkat tangan tadi siapa? Okey, silakan. Teruskan. Okey, apa jawapan dia? Silakan. Okey. Sila. Okey, silakan. Kegiatan pembalakan. Okey, pembalakan. Okey. Apa lagi yang boleh menjelaskan? Yang Selain kedua, daripada itu? Najwa? Okey, apa lagi yang lain? Pembakaran hutan. Pembakaran hutan. Okey. Okey, pertanian dan sebagainya. So, kita tengok jawapan yang boleh diterima. Okey, kegiatan pembalakan dan pengembangan hutan. Okey, menyebabkan ekosistem di kawasan sungai tadi terjejas. Ya. Okey, bila terbang, kayu-kayu akan masuk dalam kawasan air terjun. Air terjun dah tak cantik dah. Okey, mungkin ikan dah mati dan sebagainya. Menyebabkan air terjun yang dulunya indah, kawasan pelancongan dah musnah. Okey, jawapan lain yang boleh terima adalah kegiatan pertanian, kegiatan penerokaan, kegiatan perlombongan pun boleh juga. Macam-macam. Sebab dia ada 2 markah. Bagilah jawapan sebanyak mana pun. Okey. Okey, yang bersesuaian. Tapi janganlah sampai ke bawah ni jawabnya. Okey. Yang dalam ruangan yang disediakan. Okey, cikgu. Kalau jawapan saya pembakaran terbuka, terima tak cikgu? Pembakaran terbuka, okey, kita tengoklah. Kalau pembakaran terbuka, dia banyak melibatkan sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia. Kita tidak merujuk kepada kawasan yang dalam gambar tadi. Sebab soalan ni dia merujuk kepada kawasan yang dalam gambar yang mula-mula tadi. Gambar yang pertama tadi. Itu dipanggil stimulus. Gambar rangsangan. Maksudnya dia ada kaitan dengan seluruh soalan ini. Satu gambar, dia ada anak-anak dia. Membawa markah 10. So, soalan mesti dia berkait dengan gambar. Stimulus tadi, rangsangan gambar tadi. Itu dia tips ya, murid-murid sekalian. Okey, dia tidak boleh wujud soalan lain. Mesti ada kaitan dengan gambar. Baik. Okey, F, soalan yang terakhir. Siapa nak jawab? Cadangkan 2 langkah yang boleh dilaksanakan bagi memastikan kawasan tersebut tidak mengalami kemusnahan. Langkah tadi, kelestarian sungai tadi yang kita belajar tadi. Okey, langkah 2 pertama. markah. Apa langkah? Siapa nak jawab? Kamarina, langkah Kamarina. pertama. Penguatkuasaan undang-undang. Macam mana ya? Kuat kuasa undang-undang. Apa lagi? Kempen. Kempen macam Kak Wani baca sajak tadi kan? Kempen cintailah sungai kita. Melalui pendidikan. Itu adalah langkah-langkah yang boleh kita laksanakan untuk memastikan kawasan tersebut tidak mengalami kemusnahan. Adalah mewartakan taman negara dan hutan simpan. Kita wartakan, maksudnya kita isytiharkan. Kawasan itu tak boleh diteroka. Tak boleh diceroboh. Kalau ceroboh, kena denda mungkin RM500,000. Itu adalah undang-undang lah. Wartakan taman negara, hutan simpan, undang-undang dan yang seterusnya kempen cintai sungai kita. Pendidikan alam sekitar. Itu contoh. Kita boleh banyak lagi jawapan yang kalau dalam soalan, jangan takut nak bagi jawapan. Tip dia jangan takut, tulislah. Yang biasanya menyebabkan calon tak boleh nak jawab, tak boleh dapat markah, dia takut nak tulis. Ataupun dia sayang nak tulis. Tulislah sebanyak mana, kalau betul kita bagi markah. Kalau salah, kita biarkan. Yang penting soalan itu jawapan kena dengan soalannya kan cikgu? Kena dengan soalan. Okey. Pastikan jawab lebih, jangan jawab kurang. Okey. Jangan takut membazir jawab pen. Ya, betul. Setuju cikgu. Okey, tamat. Okey, nampaknya kita sudah tamat untuk penjelasan kita mengenai topik kita hari ini, pembentukan dan kelestarian sungai. Jadi cikgu, mungkin kita pun nak dengarkan rumusan daripada cikgu dan juga kata-kata akhir daripada cikgu. Kita silakan. Ringkas dia, nak berjaya kena rajin. Okey, sekian, terima kasih. Itu saja cikgu. Nak berjaya kena rajin. Tak ada orang yang malas akan berjaya. Ya, ini pertama kalinya saya mendengarkan rumusan dan kata-kata yang begitu singkat namun sangat bermakna. Kalau nak berjaya, kena rajin. Okey, jadi sekian saja ya cikgu. Sekian saja. Okey, itu dia. Sekian saja daripada Cikgu Muhammad Khairun Fitri Ahmad, Guru Cemerlang Geografi dari SMK Sulaiman Bentong Pahang. Atas segala input yang diberikan, kita dah belajar banyak perkara hari ini. Peringkat sungai, jenis hakisan sungai, tindakan air sungai dan usaha untuk menjaga sungai kita. Jadi terima kasih Kak Wani ucapkan kepada semua murid kita, Nur Najwa Najiha, Nur Kamarina Kadira, Nurul Erna Ezarina, Nur Kaizatul Nisa,
Ayuna dan juga Sazrina dari SMK Gadung Beaufort, Sabah. Kak Wani doakan agar anda berjaya mendapat keputusan yang cemerlang seperti yang dikatakan oleh Cikgu Fitri dalam subjek geografi. Jadi sekian saja dari saya, Wani Kerry. Kita jumpa lagi pada episod akan datang hanya dalam Sukses SPM 2021. Bye-bye. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Muhammad Hussein bin Kamarudin daripada SMK Gadung Beaufort, Sabah. Terima kasih kepada Didik TV kerana telah menjemput kami warga SMK Gadung untuk bersama-sama dalam program Didik TV mata pelajaran geografi. Khusus buat pelajar cikgu dan seluruh pelajar yang ada di Malaysia, kekalkan semangat, momentum dan keupayaan kamu untuk belajar dalam norma baharu. Cikgu yakin kamu akan berjaya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Di kesempatan ini, saya, Cikgu Siti Aminah ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada seluruh calon geografi SPM 2021, khususnya calon geografi SMK Bukit Cermin Mentakap Pahang. Cikgu doakan kamu semua memperoleh keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan 2021. Percayalah, setiap kesulitan pasti ada kesenangan. Dan jangan lupa tonton Didik TV untuk mendapatkan info dan tips yang terkini berkaitan dengan subjek geografi. Anda buat, anda dapat.